Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Hijrah 6 Ramadan 8 April bersama saya Adi Akmal Syahrum dan berikut tajuk utama malam ini. Kedai mamak sedia drive-thru khas untuk mereka yang ponting puasa. Juga rogol isteri kawan syarat mengandung, penganggur di penjara 15 tahun. Taktik licik sebuah restoran terkenal di Melaka menggunakan khidmat ulat bagi mengambil pesanan dan menghantar makanan kepada kaki ponting puasa berakhir apabila digempur Penguatkuasa Jabatan Agama Islam Melaka, JAIM. Pengarahnya Datuk Cik Sukri Cik Mat berkata serbuan itu dibuat selepas risikan dilakukan sejak hari pertama Ramadan yang menyaksikan jumlah pelanggan yang dipercayai ponting puasa semakin memuncak hari ini. Tinjauan kira-kira 45 minit di lokasi ini juga mendapati pelanggan akan meletakkan kenderaan di kawasan sekitar restoran berkenaan sebelum dua pekerja kedai yang bertindak sebagai ulat mengambil dan menghantar pesanan. Pelanggan tidak perlu meninggalkan kenderaan selain mereka yang menggunakan motosikal juga diarah memberhentikan kenderaan di hadapan sebuah bengkel berhampiran seolah-olah ingin membaiki motosikal. Tindakan itu diambil peniaga restoran mengaburi mata pihak berkuasa selain ada yang bertindak sebagai tonto dan meronda kawasan sekitar kerana bimbang dengan kehadiran pihak berkuasa. Mengulas lanjut, Cik Syukri berkata rentetan itu JAIM mengeluarkan 7 notis kepada 7 pekerja dan pemilik restoran yang berusia antara 24 hingga 63 tahun di bawah Seksyen 49 Enactment Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991 Enactment 6. Mengikut seksyen itu, mereka yang ditahan kerana menjual makanan kepada orang Islam yang tidak berpuasa di bulan Ramadan boleh didenda RM1,000 atau 6 bulan penjara bagi kesalahan pertama, manakala denda RM2,000 atau setahun penjara bagi kesalahan kedua atau kedua-duanya sekali. Siasatan turut mendapati 4 daripada pekerja restoran yang terkenal sebagai pot lepak masyarakat Islam itu juga bukan beragama Islam. Meskipun restoran itu mempamerkan ayat-ayat suci Al-Quran di ruang kedai, namun restoran berkenaan juga tidak mempunyai sijil halal yang sah. 8 individu direman bagi membantu siasatan berhubung kes rasuah melibatkan projek milik syarikat berkaitan kerajaan GLC bernilai lebih 2.3 bilion ringgit. Permohonan reman terhadap kesemua suspek berusia antara 35 hingga 45 tahun itu dibuat di Mahkamah Magistrat Putrajaya dan Mahkamah Magistrat Kuching, Sarawak. Mewah turut dibekukan 12 akaun syarikat dan individu. Sementara itu, Pengarah Kanan Bahagian Siasatan SPRM, Datuk Seri Hishamuddin Hashim mengesahkan penahanan tersebut dan kes disiasat mengikut Seksyen 17 Akta SPRM 2009. Seorang pemuda dipenjara 15 tahun dan 3 sebatan oleh Mahkamah Session Ari Keroh selepas merogol isteri rakannya ketika sedang hamil 7 bulan. Zul Hafiq Hafizi Zakaria, 25 tahun, dijatuhi hukuman itu selepas membuat pengakuan bersalah. Tertuduh yang juga seorang penganggur didapati merogol mangsa yang berusia 26 tahun di sebuah rumah di Taman Debunga Merlimau sekitar 4.20 pagi 21 Januari lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376 Fasal 2 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, penjara maksimum 30 tahun dan sebatan. Mengikut fakta kes, kejadian berlaku ketika mangsa sedang tidur sebelum tiba-tiba didatangi tertuduh yang menutup muka menggunakan kain putih. Ketika kejadian, wanita tersebut yang sedang syarat mengandung 7 bulan tinggal seorang diri, manakala suaminya sedang menjalani hukuman penjara atas kesalahan dadah. Tertuduh dikatakan memaksa mangsa menanggalkan pakaian sambil mengacukan pisau menyebabkan wanita itu tiada pilihan lain. Di Seremban, seorang wanita berperwatakan seperti lelaki mengaku tidak bersalah memperdagangkan orang. Tertuduh Nurul Hidayah Maknur, 30 tahun, dikatakan mengeksploitasi mangsa untuk meminta sedekah di tempat awam tahun lalu.
Tertuduh yang bekerja sebagai pemandu teksi didakwa memperdagangkan seorang lelaki berusia 27 tahun bagi maksud eksploitasi yang menyalahi undang-undang iaitu Seksyen 27(C) Akta Kesalahan Kecil 1995, Akta 336. Tertuduh menyuruh lelaki tersebut meminta sedekah di tempat awam sedangkan beliau mampu mempunyai mata pencarian yang lain. Kesalahan itu dilakukan di sekitar Seremban dan Senawang antara Mei 2021 hingga 7 November 2021. Sehubungan itu, tertuduh didakwa di bawah Seksyen 12 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007, Akta 670. Jika sabit kesalahan, penjara tidak melebihi 20 tahun dan juga didenda atau kedua-duanya sekali. Kes akan disebut semula 24 Mei depan. Pemandu kereta Honda Civic yang tular kerana menggunakan lorong motosikal lebuh raya persekutuan pada 18 Mac lepas dipenjara 5 hari dan denda RM8,000. Tertuduh R. Ro Banraj yang juga jurutera berusia 30 tahun didakwa mengikut Seksyen 42 Fasal 1 APJ 1987 kerana memandu secara melulu dan berbahaya. Tertuduh mengaku bersalah atas perbuatannya. Sekiranya gagal untuk membayar denda, dia akan dipenjara selama 4 bulan. Selain itu, lesen memandu tertuduh digantung 5 tahun daripada tarikh jatuh hukuman. Gerakan mencari dan menyelamat cari lamat 3 lagi penyelam warga asing yang hilang ketika membuat latihan selaman di Pulau Tokong Sanggol Mersing diteruskan. Pengarah APMM Johor Laksmana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria berkata, aset udara daripada pelbagai agensi dikerahkan dalam misi tersebut. Sebuah pesawat bombardier CL-415 jet orang awam turut membantu dalam memperkasakan misi pencarian. Semalam, seorang daripada mangsa, Christine Grodem, ditemukan selamat dalam keadaan terapung oleh sebuah bot tunda pada 8.15 pagi. Bukan semua ganja boleh buat khayal. Bertemu kembali, pindaan undang-undang untuk meluluskan penggunaan ganja bagi tujuan perubatan boleh dilakukan berdasarkan polisi yang diguna pakai negara-negara yang telah mengamalkannya. Exco Polisi dan Agro Malaysia Hemtech Industrial Research Association MHIRA, Mazli Muhammad Wee berkata, penggunaan bahan tersebut perlu dikawal ketat kerajaan dan tidak boleh diguna secara bebas. Yang orang tak faham bila liga ni, mereka ingatkan nak liga ganja macam Amsterdam, Isap, whatever semua kan. Tak. Dia bergantung kepada polisi kerajaan. Betul. Kerajaan nak buat macam mana, ada lesen whatever, ada lesen dan siapa yang kaji dan institusi mana yang kaji dan siapa yang bagi lesen. Itu je, bukan bebas. Umum HEM pun dekat 2 negara yang HEM ni telah dikeluarkan sebagai non-narkotik plant, bukan sebagai pokok yang punya narkotik. Tambahnya, ganja ada pelbagai jenis dan tidak semuanya boleh membuatkan khayal kepada pengguna. Bahkan, sesetengah ganja terbukti memberi manfaat perubatan seperti minyak cannabidiol CBD atau hemp. Namun, ia sukar didapati dan dijual pada harga yang mahal kerana diimport dari luar negara seperti United Kingdom. Dalam pada itu, Mazli menyeru pihak berwajib supaya memperbanyak kajian mengenai penggunaan ganja dalam perubatan memandangkan ia sesuai ditanam di kawasan beriklim tropika seperti Malaysia. Jangan kita meletak terlalu stigma, terlalu buruk, mengata, oh, kajian baru sikit. So kajian sikit itulah kita yang kena buat kajian tu jadi banyak. Betul. Kita tak boleh kata kalau kita tak buat kajian, macam mana kita nak ada satu kemajuan dalam isu-isu benda ni? Selagi itulah stigma yang mengatakan ganja semua buruk. Itulah yang terjadi sebab kita sendiri tak ada inisiatif nak buat kajian. Bila negara luar buat kajian, dah banyak buat kajian, kita mula pula mengambil satu langkah, oh, benda ni tak boleh pakai sebab nanti orang Malaysia ni kreatif, dia campur dengan benda lain-lain.
Dilaporkan buat masa ini terdapat lebih 40 negara telah meluluskan penggunaan cannabis dalam perubatan dengan polisi kawalan yang tertentu, antaranya United Kingdom, Jerman, Perancis, Korea Selatan dan Jepun. Mazli berkata demikian pada program Bual Bicara Sinan Harian bertajuk Tak Semua Ganja Lalok yang disiarkan secara dalam talian. CBD ini diekstrak menggunakan mesin. Merancang Ramadan merupakan satu usaha kita ke arah pemantapan diri untuk menjadi seorang mukmin sejati. Pada bulan mulia ini juga diberikan pelbagai ganjaran kepada kita. Begitu juga sedekah, sudah pasti ganjarannya berlipat kali ganda buat mereka yang mengamalkannya. Bersama-sama Aman Palestin dalam menyertai kempen Ramadan bersama Anjuran Aman Palestin, layari www.jommenyumbang.com atau hubungi 0389267019 untuk penyertaan ibadah korban. Bangkit berjuang bersama. Setelah menyantuni pekerja perubatan, polis dan bomba, skuad Hijrah Prihatin hari ini mengedarkan makanan berhampiran kem tentera Jalan Semarak. Edaran dilakukan di Masjid Khalid Al-Walid khas untuk petugas Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan jemaah masjid yang ditaja oleh TDC Holding. Menurut Brigadier Jeneral Muhammad Hamzah yang juga Timbalan Pengerusi Masjid Khalid Al-Walid, selain dapat berkongsi rezeki, edaran bubur lambu ini dapat mengeratkan hubungan sesama jemaah dan petugas barisan hadapan. Apa jua yang boleh dibagikan demi untuk meraihkan para jemaah, kerana kita hendak jadikan masjid surau sebagai tempat untuk kita meraihkan dan pengimarahan, salah satu program pengimarahan khususnya pada bulan Ramadan ini. Sementara itu, Pegawai Pengurusan Majlis TDC Holding Muhammad Akmal Hakim berharap lebih banyak pihak tampil berbakti kepada masyarakat. Okey, harapan besar TDC ialah untuk melihat lebih banyak usaha kerjasama di antara syarikat korporat dan juga media dalam mengetengahkan daripada isu kebajikan di bawah untuk objektif yang sama, berbakti kepada masyarakat. Edaran ini turut dimeriahkan dengan kehadiran pengacara Assalamualaikum Abu Talib Hussein. Kita dapat edarkan dalam skuad bubur lambuk dengan Tira Hijrah kerjasama dengan TDC Holding Sdn Bhd ni. Alhamdulillah sambutannya begitu pantaslah. Keluar je sembahyang tadi memang sekelip mata je habis. Minggu depan, skuad Hijrah Prihatin akan ke Kuantan dan Pasir Gudang. Nikmatilah pengalaman berbuka puasa dalam suasana kehijauan alam semula jadi di Lurah Bilod. Iftar bersama Dinos di Bilod Agrofarm and Retreat menyajikan pelbagai menu unik dan istimewa berasaskan daging rusa seperti rendang rusa, rusa masak lemak, rusa masak halia dan bihun sup rusa. Di samping itu, sambil menunggu waktu berbuka puasa, pengunjung terutamanya kanak-kanak berpeluang mendekati haiwan-haiwan peliharaan yang terdapat di sana seperti rusa, kambing, arnab, ayam hutan dan lain-lain. Untuk maklumat lanjut sila hubungi nombor tertera atau layari www.bilod.com.my. Seorang pengait kelapa sawit di Kampung Bukit Ara, Ajil terus diuji apabila isteri yang menjadi tulang belakangnya tiba-tiba diserang penyakit misteri sejak 8 bulan lalu. Muhammad Syahrizal Mamat, 34 tahun berkata tubuh isterinya Nur Hazalita Muhammad Hashim, 35 tahun tiba-tiba menjadi lemah hingga sukar berdiri dan berjalan. Katanya pemeriksaan di hospital gagal menemui sebarang penyakit sebelum membawa isterinya untuk berubat secara tradisional. Masalah kesihatan isteri menyebabkan dia terpaksa mengambil alih tugas rumah tangga termasuk menjaga anak bongsu Nur Maira Mikaila 8 tahun yang menderita penyakit cerebral palsy sejak lahir. Rizal berkata komitmen menjaga anak dan isteri yang sakit serta menguruskan rumah tangga termasuk persekolahan dua anak perempuan lain berusia 13 dan 15 tahun menyebabkan pendapatannya terjejas. Ujarnya perbelanjaan bulanan membeli susu, bijirin dan lampin pakai buang buat Nur Maira Mikaila serta perubatan isterinya amat besar dan di luar kemampuannya. Dia pernah beberapa kali terpaksa membeli lampin pakai buang menggunakan baki duit shilling yang masih tersisa. Kos bulanan dengan 1,300 tu memang tak cukup lah untuk belanjaan harian.
dalam bulanan apa nak beli paper susu dengan keadaan sewa rumah, ubatan isteri dan lain-lain lagi. Sebab kerja ni tak boleh nak tumpu sepenuhnya kepada kerja untuk uruskan anak-anak ni dengan isteri, dengan anak sekolah lagi. Tambahnya, susu khas untuk Nurmaira Mikaila terpaksa ditukar kepada susu formula biasa selain tidak lagi membawa dia mendapatkan rawatan susulan di Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu ekoran kekangan keuangan. Sepanjang Ramadan ini, mereka sekeluarga kerap bersahur dan berbuka puasa dengan berlaukkan telur ayam. Dia juga tidak mampu menyediakan persiapan raya kerana keperluan perubatan anak bongsu dan isterinya lebih diutamakan. Siapan raya tahun ni memang tak ada macam sama dalam 2 tahun lepas. Dahulukan kepada anak isteri dulu, ubatan dia. Bagi mereka yang ingin membantu, hulurkan sumbangan menerusi akaun Bank Simpanan Nasional milik Nurhas Zalita yang tertera atau hubungi Muhammad Syahrizal. Pesawat terbahagi 2. Bertemu kembali. Malang bagi sebuah pesawat kargo apabila ia terputus 2 ketika membuat pendaratan cemas di Costa Rica. Insiden menyebabkan penutupan sementara serta merta lapangan terbang yang terletak di San Jose itu. Kepulan asap kelihatan sebaik pesawat itu cuba berhenti. Ia bagaimanapun tergelincir sebelum badan pesawat berkenaan terputus 2. Menurut Ketua Jabatan Bomba Tempatan, 2 anak kapal yang berada dalam pesawat bagaimanapun berada dalam keadaan baik. Pun begitu, mereka dihantar ke hospital untuk pemeriksaan lanjut. Pesawat malang ini berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Juan Santa Maria di luar San Jose. Ia bagaimanapun terpaksa berpatah balik selepas 25 minit berikutan kegagalan fungsi sistem hidrolik. Kru pesawat telah memaklumkan masalah itu kepada pihak berkuasa sebelum ia mendarat cemas. Lapangan terbang ini bagaimanapun dibuka semula selepas hampir 8 jam ditutup. Seorang rakyat Palestin maut ditembak polis Israel dalam kejadian berbalas tembakan di Tel Aviv. Mangsa berusia 28 tahun dan berasal dari Jenin, iaitu sebuah bandar di tebing barat. Terdahulu, mangsa yang bersembunyi di masjid di Jaffa di selatan Tel Aviv diburu pasukan keselamatan Israel sebelum maut ditembak. Kejadian berlaku di kawasan kelab malam yang popular dan dipenuhi bar serta restoran. Suasana bertukar kecoh apabila pasukan keselamatan Israel bertindak menggeledah premis dan orang awam bertempiaran lari dari lokasi yang dipenuhi serpihan kaca. Israel mendakwa lelaki terbabit melakukan serangan di lokasi tumpuan awam itu sehingga menyebabkan 2 maut dan 8 lagi cedera. Sabtu lalu, pasukan keselamatan Israel membunuh 3 anggota kumpulan Jihad Islam yang melepaskan tembakan ketika operasi tangkapan berhampiran bandar Jenin di utara tebing barat. Ribuan penunggang motosikal di ibu negara Colombia mengadakan demonstrasi besar-besaran bagi membantah beberapa sekatan baharu terhadap mereka. Ia termasuklah penunggang motosikal dilarang membawa penumpang setiap hari Khamis hingga Sabtu bermula 7 petang hingga 4 pagi. Selain dilarang membawa penumpang, kesemua penunggang motosikal juga diwajibkan untuk mencetak nombor plat dalam huruf yang lebih tebal dan jelas selain memerlukan mereka menampal nombor pada topi keledar bagi membolehkan kamera pengawasan polis mengenal pasti pelaku sekiranya terlibat dalam kes jenayah. Menurut media tempatan, peraturan tersebut akan berkuat kuasa 14 April depan. Ordinan baharu itu dikeluarkan oleh Datuk Bandar Claudia Lopez sebagai langkah membanteras jenayah yang berlaku disebabkan oleh penunggang motosikal baru-baru ini yang telah membaling bahan letupan ke sebuah pos perintah polis dan telah meragut nyawa 2 kanak-kanak serta mencederakan 10 orang awam.
Sekatan terhadap penunggang motosikal berkenaan merupakan satu daripada 10 langkah lain untuk melindungi bandar Bogota dalam tempoh 2 bulan akan datang daripada serangan kumpulan bersenjata semasa negara tersebut mengadakan pilihan raya presiden pada 29 Mei hingga 19 Jun depan. Banjir buruk yang melanda pergunungan barat laut Colombia ragut 12 nyawa. Bencana yang menjejaskan kawasan kamp perlumbungan itu turut menyebabkan beberapa individu masih hilang. Arus deras memusnahkan sebahagian daripada kamp pelumbungan dan loji sehingga memaksa 20 keluarga dipindahkan. Ia berisiko untuk berlakunya banjir lagi dengan kemungkinan banyak sungai akan melimpah. Beberapa buah jalan raya juga tidak dapat dilalui akibat tanah runtuh selain kemusnahan harta benda. Datuk Bandar Hector Orego berkata banjir di Lombong berkenaan mengejutkan sekumpulan pelombong ketika mereka sedang makan malam Rabu lalu. Ketika ini, usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan bagi mengesan individu yang masih hilang. Namun harapan untuk ditemui hidup amat tipis. Pada musim hujan kali ini, 17 orang dilapor terbunuh akibat banjir dan sebelum ini seorang wanita maut akibat tanah runtuh yang disebabkan hujan lebat. Lepasan Universiti Al-Azhar Mesir di Malaysia telah membentuk suatu jaringan berterusan antara universiti dan alumninya dan diamanahkan membawa risalah Al-Azhar Ummatan Wasata atau Wasatiyah. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata usaha itu sekaligus memberi faedah kepada agenda dakwah Islamiah di negara ini. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, usaha ini memberi faedah kepada pemerkasaan manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah dan sebagai jaringan strategik kepada kerajaan bagi kepentingan agama, negara dan ummah. Tambahnya, ulama Al-Azhar terkenal kerana memiliki pelbagai ilmu namun sifat atau pendirian yang dipegang tetap sederhana selain menjadi rujukan dalam ilmu agama serta diiktiraf sebagai bertaraf a'lami dan muktabar. Al-Azhar Asy-Syarif juga menjadi sebuah institusi agama yang berjaya melahirkan ribuan alim ulama dengan membawa pemikiran wasatiyah Islam dalam menangani pemikiran ekstremisme dan fanatisme di seluruh dunia. Beliau berkata demikian ketika berucap menerusi perutusan dalam talian sempena sambutan Hari Al-Azhar sedunia di Ibu Negara semalam. Jelasnya, konsep Al-Wasatiyah atau kesederhanaan yang diaplikasikan universiti berkenaan selari dengan seruan Al-Quran untuk melahirkan masyarakat yang terbuka dan bertoleransi, khususnya di Malaysia. Ia juga selaras konsep keluarga Malaysia yang bersifat inklusif merentasi sempadan agama, bangsa dan kaum. Pada masa sama, beliau berkata sambutan ini juga dapat mengukuhkan hubungan antara Malaysia dan Mesir, khususnya pendidikan. Difahamkan kira-kira 7,000 pelajar Malaysia sedang menuntut di universiti ini sekaligus merekodkan bilangan pelajar antarabangsa yang paling ramai. Turut hadir pada majlis berkenaan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Aziz Jidin, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad dan Duta Mesir ke Malaysia Ragai Taufik Said Nasr. E-dagang lepasi 1 trilion ringgit. Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC unjur pasaran e-dagang Malaysia mampu melepasi nilai 1 trilion ringgit tahun ini. Ia disokong melalui pendekatan Pelan Hala Tuju Strategik E-dagang NESR yang diterajui MDEC. Ketua Pegawai Eksekutif MDEC Mahathir Aziz berkata, berdasarkan data yang dimiliki pihaknya dan juga trend semasa yang ditunjukkan, MDEC yakin ia boleh melebihi nilai 1 trilion ringgit pada tahun ini, konsisten dengan sasaran agensi itu menjelang 2025. Dan menurut Jabatan Statistik Malaysia DOSM, buat pertama kali dalam sejarah, pendapatan e-dagang Malaysia berjaya mencecah paras 1 trilion ringgit pada 2021. MDEC berada di landasan tepat dalam mencapai aspirasi negara iaitu merekodkan 1.65 trilion ringgit menjelang 2025, terutama disokong dengan Pelan Hala Tuju Strategik E-dagang.
Mahathir berkata pencapaian luar biasa yang dicatatkan pada tahun lalu boleh disandarkan dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang menyumbang kepada lonjakan ketara transaksi e-dagang. Justru menerusi inisiatif peningkatan kemahiran digital terbesar Meta di Malaysia ini bukan sahaja satu pencapaian penting bagi mereka, malah untuk negara dalam perjalanan menjadi negara digital. Melalui bantuan banjir keluarga Malaysia, kerajaan telah memperuntukkan lebih 1.4 bilion ringgit untuk meringankan beban mangsa banjir dengan mengekalkan bantuan sehingga RM10,000 bagi setiap ketua isi rumah. Sekian Berita Al-Hijrah. Ikuti Berita Al-Hijrah di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk lagi berita pilihan eksklusif dan menarik. Saya Eko Sharum. Assalamualaikum dan selamat berterawih.